Apabila kerajaan boleh ditukar tidak melalui pilihan raya, Sheraton Move. Sebab itu saya selalu meletakkan Sheraton Move itu satu kecelakaan bagi politik Malaysia. Ambil alih tidak melalui pilihan raya. Kemudian sekali lagi berlaku perubahan Perdana Menteri tidak melalui pilihan raya daripada Mahyudin Yassin kepada Ismail Sabri. Ada percubaan kali ketiga. Saya didatangi. Kalau 11 MP amanah waktu itu menyokong, maka Ismail Sabri akan dijatuhkan, dinaik Perdana Menteri baru. Di sinilah saya berbincang dengan Datuk Seri Anwar, macam mana ni? Kita nak tukar lagi kah? Kawan-kawan di AP semua bincang, kita tak mau dah tukar lagi dah, kita pun tak usah ambil alih kerajaan, mereka pun biarlah Mai Sabri kekal. Di situlah berlakunya MOU. Kita buat perundingan, perbincangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng dan saya berulang-alik ke pejabat menemui Perdana Menteri dan rakan-rakan jawatan kuasa lain berbincang untuk buat MOU. Supaya kita tak mau pergolakan politik berterusan, biarlah Mai Sabri terus jadi Perdana Menteri sehingga pilihan raya umum. Lepas pilihan raya umum, kita tahu keadaan kita mendapat putusan yang siapa pun tak boleh buat kerajaan melainkan berlaku kerajaan perpaduan. Selepas itu mereka secara bersungguh mengatakan kerajaan akan bertukar selepas pilihan raya 6 negeri. Penjawat awam kalau tak percaya pun tak boleh kerana telah berlaku pertukaran Perdana Menteri sebelum ini tidak melalui pilihan raya. Maka kita lihat dalam pilihan raya 6 negeri, undi penjawat awam kepada kita begitu parah. Parah sekali. Kemudian selepas pilihan raya 6 negeri, tidak berlaku pertukaran kerajaan. Kalau tak percaya pun macam mana? Yang mengatakan lepas pilihan raya 6 negeri itu akan bertukar kerajaan, yang bercakap itu orang yang pernah jumpa Nabi. Melalui mimpi. Dan mimpinya disahkan oleh Mursyidul Ampas. Kamu ahli amanah, kamu ahli UMNO, DAP. Kamu tak percaya, tapi orang awam ini seorang ulama besar. Sebab itu dia masuk dalam pemikiran itu. Bila tak bertukar selepas pilihan 6 negeri, kita lihat penjawat awam sedikit sebanyak berubah. Pilihan raya di Johor, Simpang Jeram dan juga Pulai, penjawat awam kembali mengundi kita lebih kurang 50%. Dan di Pelangai, penjawat awam mengundi kita 65%. Dan saya yakin 4 tahun insya-Allah kerajaan tak bertukar, penjawat awam kembali bersama kita insya-Allah. Baik itu kita jangan marah kepada mereka kerana mereka ditanamkan keyakinan boleh tukar kerajaan tidak melalui pilihan raya. Ni sekarang apa ada lagi ni? Tahun baru akan disambut dengan kerajaan baru. Ada lagi. Okey, saya begini. Kadang-kadang di luar sana mengatakan UMNO ni menjadi barwah. Baru-baru ni saya suka ayat Datuk Fuad Al-Ghashi. Alas kaki. Alas kaki. Oh, tu lagi sakit telinga. Kalau kita tengok dalam kerajaan, apa yang Datuk Seri Zahid buat, contoh tentang pelaksanaan event, tahfiz, pra-tahfiz, dan akan datang bulan 3 ni kita akan buat convention Melayu, ataupun Kongres Melayu yang ke-4 tak saya. Yang mana kita menggunakan kekuatan politik kita yang tidak seberapa. Saya nak katakan tidak seberapa itu sebab kita cuma ada 26 kursi untuk UMNO dan 4 kursi daripada komponen yang lain. Yang tidak seberapa, yang mana kita mendapat 7 kursi untuk menteri dan lagi 7 kursi untuk timbalan menteri, yang mana saya rasa kita mempergunakan diri kita sebaik mungkin di kebijaksanaan Datuk Seri Zahid. Dan kalau kita bandingkan dengan Pak Satu, mereka cuma dapat 3 kursi menteri dan 4 kursi timbalan menteri. Siapa yang buat sepatutnya? Sepatutnya DAP lah patut dapat lebih kalau kita ikut dalam segi konteks politik, mengikut daripada segi kadar kursi-kursi dimenangi. Tapi kita gunakan kita cara kebijaksanaan kita, macam mana kita mengolah balik. Saya setuju macam Datuk Alim cakap tadi, ada ayat yang dikeluarkan, kita kena move forward. Persepsi dan inilah sebenarnya pembentukan gagasan baru untuk kita. Dulu zaman kita sebelum merdeka, zaman Datuk Seri, macam mana kita lihat perjuangan UMNO ketika itu. Peredaran masa itu berlaku begitu drastik dan begitu radikal. Sekarang rakyat begitu hostile, menghukum kita dengan benda yang kadang-kadang penuh dengan fitnah dan persepsi tanpa memikirkan tentang kebaikan UMNO sebelum itu. So ini sebenarnya menjadikan satu persoalan yang begitu besar kepada kalangan rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang Melayu kita. Kenapa mereka menolak kita? Nak mengatakan mereka tidak suka pada kepimpinan, tapi sampai sekarang saya rasa mereka ada rasa lagi cinta, ada rasa lagi inginkan UMNO ini kuat. Kalau kita tengok kenapa di luar sana, kalau kita tengok podcast-podcast yang lain ataupun yang tidak sealiran kita ni, asyik hari-hari bercerita tentang UMNO. Kalau dia orang ni tak suka UMNO, dia orang ni tak sayang UMNO, apa yang pasal dia orang nak peduli? Saya pun risau. Contohnya kalau dia nakkan UMNO tu berkubur, UMNO tu tinggal ada batu nisan apa semua, tetapi tiap-tiap hari dia tanya,
Contoh, bila kita tengok baru-baru ni PAS mempelawa kita. Marilah join. Kalau dia rasa dia seteru politik kita, dia dah lama dah minta kita, tak payahlah. Dia tunggu je PRU ke-16, dia tahu kita bergubur, kubur lah. Kenapa dia nak keluarkan kita balik? Maksudnya, adalah strategi politik yang mereka buat atas dasar Islam Melayu. So, perkara macam ni saya rasa kita kena olah secara ilmiah. Benda-benda fundamental listing. So, berbalik kepada soalan tadi yang Datuk Seri cakap, permainan politik yang UMNO mainkan sekarang ini begitu cantik. Ini saya nak bagi tahu, kebelakangan ini apabila veteran DAP macam Tan Sri Lekis yang menyuarakan Perdana Menteri bukan Melayu, kemudian datang pula ahli parlimen daripada Ceras, ketua DAP wilayah Tan Kok Rai, cadangkan supaya mengadakan kita bantah. Malah sampai tahap kepucuk pimpinan Susah Agung. Kita tengok Datuk Ashraf, Ketua Pemuda, Yang Menteri Besar, Wan Rusdi. Kita very strong yang kita pertahankan. So, kalau ikutkan kita punya cara, memang itulah sebenarnya yang perlu kita laksanakan sebab dia menyentuh 4 perkara yang kita telah sign dan terbertrai untuk memastikan kerajaan itu tertubuh. Ini benda yang very fundamental. Dan satu lagi saya nak beritahu Datuk Seri, kita kena menunjukkan sifat ketidakmahuan kita ke atas perkara-perkara yang dia buat. Maksudnya, kita mesti jadi check and balance dan pembangkang dalam kerajaan. Dan tak salah benda tu. Dan saya rasa benda tu benda yang very straightforward kalau semua pihak memainkan peranan sebagai satu. Dan setelah setahun politik jauh lebih stabil. So itu pertemuan saya dengan Abang Jo hari semalam itu sangat penting. Kerana tentu kita bincang isu laporan renewable energy, ada potensi yang ada pada Sarawak yang jauh besar daripada yang kita unjurkan sebelum ini. Dan kepimpinan beliau yang dapat menarik perhatian pelabur, komplimen usaha persekutuan yang kita berikan galakan penuh. Tapi sempat kita bincang tentang kekuatan, kestabilan kerajaan perpaduan. Dan beliau bukan saja sekadar mengulangi pendirian yang tegas yang tidak betul ansur bahawa kerajaan perpaduan kekal sehingga pilihan raya umum akan datang. Tetapi beliau juga menyampaikan beberapa percubaan yang agak desperate oleh kalangan lain yang cuba memberi perakuan dan memujuk beliau dan JPS dan beliau menolak dengan tegas. Jadi katanya dalam beberapa pertemuan terakhir bila ada percubaan itu, beliau secara konsisten menolak dengan tegas bahawa tidak akan melayani sebarang perbincangan untuk meletakkan hubungan negeri Sarawak dan persekutuan dan juga hubungan kerajaan perpaduan. Dalam senario politik semasa ini, peranan atau pendirian JPS itu agak kritikal. Terutamanya hanya dengan penyertaan dan dukungan parti utama Sarawak JPS dan Sabah JRS yang akan memungkinkan perubahan itu berlaku. Dan secara konsisten selama setahun mereka tegas. Jadi kalau ada pun sedikit sebanyak percubaan tebuk atap, ini akan hanya berasas sekiranya ada ruang yang diberikan oleh kedua-dua negeri. Tapi secara konsisten, tapi semalam ni kita bicara panjang dan beliau mahu menutup episod ini sama sekali. Dan sebab itu saya sampaikan, saya pilih majlis ini untuk menyampaikan bahawa kes kemungkinan tebuk atap kalau nak digunakan lagi dukungan Sabah Sarawak itu memang terbatal dengan sendirinya. Ini tentunya suatu kesempatan yang baik untuk kerajaan lebih tegas dalam isu tata kelola, dalam isu memerangi rasuah. Kalau ditanya, maka saya mahu supaya selepas ini sukar mana-mana pihak yang merasakan untuk menggunakan kedudukan sebagai Perdana Menteri, atau Menteri Kewangan, atau Menteri untuk menggeledah khazanah negara dan menggondol kekayaan. Kerana kita tetapkan suatu garis yang agak jelas. Dan ini dengan saya kata dukungan parti-parti terutama UMNO, Barisan Nasional dan JPS, JRS itu banyak membantu. Kerana ini bukan pendirian pribadi saya, tapi pendirian yang diberikan dukungan yang sangat baik. Dan keutamaan kita untuk 2024 ini tentunya ekonomi.
dua projek baru yang akan dilaksanakan mulai Januari. Pembangunan lembangan Sungai Sepadu, Sungai Golok fasa 3. Itu insya-Allah bulan Januari diluluskan. Dan juga pembangunan lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Kelantan fasa 2. Dan ada tambahan lagi 5 projek baru melibatkan 910.5 juta ringgit, ya, hampir 1 bilion ringgit. Ini menunjukkan bahawa tumpuan kita ini bukan kerana Kelantan, tapi kerana masalah banjir ini lebih berat ditanggung di Kelantan, maka projek tebatan banjir itu diberi keutamaan yang lebih di Kelantan.